Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amira Syafiqah binti Amir Hamdan bernama Metrikan A16878 akan membentangkan secara ringkas mengenai latihan ilmiah saya yang bertajuk Perishitan dalam kalangan warga asing dan impaknya kepada ekonomi penduduk setempat di Pelabuhan Kelang, Selangor. Di Malaysia, sektor perishitan merupakan industri yang penting dan merupakan antara industri yang memberi sumbangan yang besar terhadap ekonomi negara kita. Sektor perishitan telah menyumbang kepada pendapatan negara kasar sebanyak 57 bilion ringgit pada tahun 2019. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sektor ini juga telah mewujudkan hampir 500,000 peluang pekerjaan. Perniagaan perishitan adalah jenis perniagaan yang popular dan amat mudah untuk diceburi. Di mana-mana sahaja, perishitan sering dilakukan kerana permintaan terhadap sektor ini adalah tinggi. Jumlah peruncit dalam kalangan warga asing semakin meningkat di kawasan kajian. Mereka menawarkan harga yang lebih rendah berbanding peruncit tempatan. Kesannya, keuntungan peruncit tempatan berkurangan. Hal ini memberi kesan kepada kelangsungan perniagaan warga tempatan dan seterusnya menjejaskan sumber pendapatan mereka. Oleh itu, kajian ini akan melibatkan warga tempatan sama ada dalam kalangan peruncit dan juga pembeli bagi melihat dan mengetahui impaknya terhadap aspek ekonomi penduduk tempatan akibat daripada perishitan yang dijalankan oleh warga asing. Seterusnya adalah sorotan literatur. Menurut Rusty dan Reardon 1997, perishitan merupakan aktiviti penjualan barangan dan perkhidmatan kepada pelanggan dan pengguna akhir untuk kegunaan sendiri dan keluarga sahaja. Seterusnya, Nur Shazura dan Koni 2014 menyatakan dalam kajian mereka bahawa ramai warga asing yang berasal dari Indonesia berada di Malaysia dengan membuka kedai runcit. Pekerja asing sepatutnya bekerja dalam sektor yang telah ditetapkan sahaja dan tidak dibenarkan untuk menjalankan sebarang perniagaan. Manakala Intan Suraya Hamzah dan Siti Daud 2016 menyatakan bahawa kehadiran pendatang asing telah ramai ke Malaysia telah menyebabkan berlakunya masalah pembukaan perniagaan iaitu perishitan seperti kedai runcit yang mengganggu ekonomi penduduk tempatan. Pembukaan kedai-kedai runcit ini adalah di kawasan perumahan dan juga kawasan awam. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kawasan kajian merupakan antara elemen penting dan saya telah memilih kawasan Pelabuhan Kelang Selangor untuk menjalankan kajian ini. Pendekatan kuantitatif digunakan iaitu penggunaan borang soal sidik digunakan sebagai instrumen utama bagi mengumpul data primer daripada sampel kajian iaitu penduduk di Pelabuhan Kelang Selangor. Selain itu, kaedah temu bual secara informal dan formal juga dilakukan. Saiz sampel kajian adalah seramai 100 orang penduduk Pelabuhan Kelang Selangor. Seterusnya adalah dapatan kajian. Jenis perishitan yang dijalankan oleh warga asing di Pelabuhan Kelang merupakan objektif pertama bagi kajian ini. Berdasarkan hasil kajian, aktiviti perishitan yang dijalankan oleh warga asing di kawasan Pelabuhan Kelang ini terdiri dari beberapa jenis. Antaranya adalah kedai runcit, iaitu seperti di kawasan Taman Perindustrian Bandar Sultan Sulaiman dan Pulau Indah. Beberapa kepinggaman yang telah saya sertakan dalam slide ini menunjukkan bahawa kedai runcit ini dimiliki oleh warga Aceh dan juga warga Bangladesh. Seterusnya, berdasarkan pemerhatian saya, lot-lot niaga di pasar awam ataupun pasar basah juga dimiliki oleh warga tempatan, namun tidak menafikan bahawa terdapatnya lot niaga yang diurus oleh warga asing tetapi tidak begitu mendominasi. Temubual bersama dengan Pegawai Majlis Perbandaran Kelang juga mendakwa bahawa jumlah warga asing yang memiliki lot niaga di pasar adalah sedikit jika dibandingkan dengan peniaga tempatan. Walau bagaimanapun, hal ini mewujudkan persaingan di antara peniaga tempatan dan juga peniaga asing. Seterusnya adalah objektif kedua saya iaitu impak perishitan dalam kalangan warga asing terhadap ekonomi penduduk. Berdasarkan pernyataan yang ditunjukkan iaitu mendapat nilai skor min sebanyak 3.91 yang menunjukkan bahawa kebanyakan responden setuju bahawa warga asing memiliki kedai runcit, lot niaga dan sebagainya ini menimbulkan persaingan harga kepada peniaga tempatan. Puan Rosni iaitu salah seorang pegawai yang saya temu bual menyatakan bahawa aduan mengenai perishitan yang dijalankan adalah semakin tinggi dan menjejaskan ekonomi peniaga tempatan terutamanya dari segi harga. Impak yang seterusnya adalah pemonopolian perniagaan. Apabila jumlah peruncit warga asing semakin meningkat, hal ini membawa kepada pemonopolian kawasan. Akibatnya, peruncit tempatan tidak dapat untuk meneruskan perniagaan mereka lagi. Tambahan pula, warga asing ini menawarkan harga yang lebih rendah dan terletak berdekatan dengan kawasan perumahan penduduk tempatan.
Encik Lee Fu Hao, iaitu antara pegawai yang saya temu bual, menyatakan bahawa di kawasan Pangsapuri di Bandar Sultan Sulaiman telah pun dimonopoli oleh warga asing, di mana kawasan tersebut merupakan kawasan kediaman bagi warga asing yang bekerja dalam sektor perkilangan di kawasan tersebut. Seterusnya, peruncitan kalangan warga asing menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kuasa beli penduduk. Kebanyakan aktiviti peruncian yang dijalankan oleh warga asing adalah berdekatan dengan kawasan perumahan. Jadi ini memberi akses yang lebih tinggi ataupun memudahkan penduduk tempatan untuk membeli barangan keperluan harian mereka. Penduduk barangan yang dijual oleh peruncit, barangan yang dijual biasanya adalah barangan runcit harian, iaitu seperti ayam, makanan laut, susu pekat, beras dan sebagainya yang merupakan barangan keperluan harian. Selain itu, kawasan Pelabuhan Kelang tidak mempunyai pasar raya besar seperti Tesco, Giant dan Aeon untuk membeli barangan harian secara pekal. Oleh itu, kedai runcit yang dimiliki oleh warga asing memudahkan urusan harian penduduk di Pelabuhan Kelang. Secara keseluruhan, hasil analisis dapatan kajian mendapati terdapat dua jenis peruncitan yang dijalankan oleh warga asing, iaitu kedai runcit dan lot niaga di pasar. Dapatan kajian juga mendapati kesan negatif adalah lebih mendominasi berbanding kesan positif. Aktiviti peruncitan kalangan warga asing menyebabkan berlakunya persaingan harga, di mana ianya menyebabkan peniaga tempatan terpaksa menanggung kerugian dan juga jumlah keuntungan yang semakin berkurangan. Hal ini menjejaskan peniaga tempatan. Selain itu, berlakunya pemonopolian aktiviti peruncitan di kawasan tertentu di Pelabuhan Kelang, iaitu seperti di Pulau Indah dan Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang. Langkah-langkah perlu diambil bagi mengurangkan aktiviti peruncitan kalangan warga asing. Antaranya adalah dengan memperketatkan lagi undang-undang sedia ada. Syarat-syarat permohonan bagi menjalankan aktiviti peruncitan perlu diperketatkan kerana warga asing bijak mencari peniaga tempatan ataupun warga tempatan sebagai rakan kongsi mereka dan memudahkan lagi proses memohon lesen perniagaan. Selain itu, pihak berkuasa juga boleh meningkatkan lagi pemantauan terhadap warga asing, terutamanya di kawasan yang menjadi tumpuan warga asing seperti Pulau Indah, Teluk Gong dan Bandar Sultan Sulaiman. Dapat disimpulkan bahawa kajian ini berjaya mencapai objektif dan menjawab persoalan yang telah dibincangkan dalam bab 1 saya. Dalam kajian ini, saya lebih memfokuskan kepada aktiviti peruncitan dan impak kepada ekonomi penduduk setempat. Bidang ekonomi iaitu sektor peruncitan, kesan positif dan negatif aspek ekonomi dan juga berkaitan dengan warga asing merupakan bidang yang luas sekiranya ingin dikaji. Isu peruncitan dan kalangan warga asing ini bukan sahaja berlaku di kawasan kajian, malah di seluruh Malaysia. Jadi usulan kajian lalu jenta amatlah dialu-alukan. Sektor peruncitan merupakan antara penyumbang terbesar dalam ekonomi Malaysia. Maka dengan itu, pihak berkuasa perlulah sentiasa memantau dan menjaga sektor ini supaya ini dapat memberi impak yang baik dan positif kepada ekonomi penduduk di Malaysia. Oleh itu, diharapkan pekaji lain dapat menggunakan dengan sebaik mungkin maklumat dan data dalam kajian ini bagi menjalankan kajian pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.